Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kita ayyuhal walad, yaitu pada nasihat ke-15, 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan lupa lah, 8 wasiat Hatim Al-Asam yang mana guru dia iaitulah Imam Syaqi Al-Balakhi tanya dekat Hatim Al-Asam. Nah, selama Hatim Al-Asam ni duk belajar dekat aku ni 30 tahun. Jadi apa benda yang dapat daripada 30 tahun yang mengaji tu? Jadi kata Hatim Al-Asam, pada hemah aku ni, aku dapat 8 faedah. Dan pada hemah aku ni 8 faedah ni sudah mencukupi bagi aku. Jadi sebab apa? Sebab yang dia harapkan daripada ilmu tu iaitulah keselamatan dan kesejahteraan pada negeri akhirat nanti. Jadi kita dah baca dah sikit awal itu. Ni kita nak masuk faedah yang pertama daripada 8 faedah tu. Jadi tok guru dia Imam Syaqi Al-Balakhi ni minta Hatim Al-Asam bagi tahu balik ataupun bagi tahu kat dia apa benda 8 faedah yang dia boleh yang dia boleh hasil daripada mengaji dengan dia tu sendiri. Jadi dia kata faedah yang pertama daripada 8, sungguhnya aku telah melihat kepada makhluk. Aku telah melihat kepada makhluk. Melihat kat sini, melihat sambil mengambil pelajaran. Orang panggil tilik ni, tengok ni atas jalan i'tibar. Ambil kira, ambil pengajaran dan juga kaji. Dia bukan tengok saja, kita tengok saja. Tengok orang pimai tak ada ambil pelajaran apa pun. Tapi dia duk tengok makhluk ni, dia ambil pelajaran. Dia ambil i'tibar. Jadi dia kata aku telah melihat kepada makhluk. Makhluk kat sini kena kepada orang ramai lah, orang kebanyakan ni yang ada di dunia ini. Aku duk tengok orang ramai hadut kat dunia ni. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Asyiki maksudnya yang dirinduinya. Ada benda yang dia kasih. Ataupun kita kata tiap-tiap makhluk ada kekasih dia, benda yang dia sukalah. Semua orang dia macam tu. Ada orang dia kasih dekat rumah dia. Ada orang dia kasih dekat kereta dia. Ada orang dia kasih dekat duit dia, duduk dalam bank.
Ada orang ni kasih dekat bini dia. Jadi macam-macam lah. Kekasih ni tiap-tiap orang ni dia ada kekasih dia. Ada orang kasih dekat anak dia. Macam-macam. Jadi dia kata, dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu, kekasih dia tadilah, kekasih bagi makhluk tu, orang ramai tu. Dia tengok ada sebahagian lah, bukan ke semua. Sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia kekasihnya tu sakit saja. Ada setengah kekasih ni dia hanya teman kita ni waktu kita sakit je. Kadang dia main ziarah waktu sakit je. Dengar kata kita sakit, dia pun mai. Kawan-kawan selalu macam tu lah. Dengar sakit je tu. Jadi dia mai tengok waktu kita duk sakit. Lepas tu habis takat tu lah. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Ada pula sebahagian kekasih ni menemaninya sehingga ke dalam kubur. Ke dalam ni dengan mana? Tepi kubur. Betul lah. Kat sini dia kata ada kekasih ni teman dia tu sehingga ke dalam kubur. Sebab kalau kita tengok dalam nuskhah Arab, dia kata wa ba'duhu ila syafiril qabri. Maksudnya sebahagiannya kekasih tu ila syafiril qabri, sehingga tepi kubur. Tu kalau nuskhah Arab dia kata tepi kubur. Tak apalah. Ni dia nak bawa kata ada juga yang sanggup teman tu sampai dalam kubur. Sanggup teman kita tu sampai dalam kubur. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Hal lain tu balik tu lah. Cucu kita kasih tu dia hantar pergi kita kat kubur tu. Lepas tu dia pun balik. Anak kita pun kita kasih tu dia pun kasih kat kita, tapi dia hanya mampu teman kita ni sampai tepi kubur. Kalau bini sampai sakit kubur tak pergi dah. Dah duduk ala iddah dah. Nak pergi kubur lah. Jadi ada orang yang kita kasih dia macam tu. Dia tak boleh nak teman kita ni sampai terus dalam kubur. Ada yang boleh teman dalam kubur, tapi ada yang takat tepi kubur. Lepas tu dia kata apa? Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Dia tinggal. Tinggal kita ni duduk dalam kubur seorang diri. Dia tak ada nak teman kot lah, nak duduk sekali masuk, duduk sekali ke ada. Dia tanam kita, lepas tu balik. Padahal dulu ni kita sanggup tak main mengaji, nak jaga dia. Nak kata cucu balik main tu, tinggal kelas-kelas mengaji tu. Tak heran tak main mengaji dah ni tu ni, lepas mana ni cucu balik. Cucu main. Jadi nak kena jaga cucu. Jadi sampai tahap tu lah. Tengok lah, hantar sampai kubur lah. Lepas tu dia balik. Ingatkan nak masuk duduk sekali. Dah kita sanggup tinggal habis dah hal lain ni. Mengaji pun tinggal dah. Cucu punya pasal ingatkan dia ni nak boleh teman kita sampai dekat tu lah. Sampai dekat akhirat lah. Tengok lah. Dia tinggal kita macam tu ya. Lalu aku terus berfikir. Ni kata dia tengok tu, dia melihat tu, dia melihat sambil ambil pengajaran.
Jadi dia fikir, dan akhirnya aku membuat kesimpulan. Dia buat kesimpulan balik bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur. Hak tu sebaik-baik kekasih. Dia tak tinggal kita dalam kubur, dia ni setia iring kita ni masuk dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Hak tu kekasih yang terbaik. Dia sanggup teman kita sampai dalam kubur. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian. Tak ada kekasih yang sedia untuk buat macam tu selain daripada amalan soleh. Hak jenis macam ni saja yang bersedia untuk teman kita ni sampai dalam kubur. Amal soleh. Amal soleh. Di antaranya belajar ilmu. Lepas tu kita beramal, membaca Quran, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara amalan-amalan yang akan teman kita ni masuk dalam kubur kita. Tu kekasih yang sebenar, kata Hatim Al-Asam. Kot tu. Habis adapun hak anak kita tu 3 hari perasaan tak sampai apa. 3-4 hari tu seminggu dia ingat lah. Lebih pada seminggu tu dia duduk dekat dah lah, apa orang panggil, amanah raya. Duduk kira nak tukar nama kita lah. Duduk kat mahkamah dah, duduk kira nak paraik lah. Duduk nampak tu lah, harta-harta kita tinggal tu, takat tu lah. Jadi dia tak ingat lah. Awal-awal tu dia ingat lah. Tapi anak yang soleh ni dia akan ingat dekat ayah dia. Sebab tu Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi sebut kata idza mata ibnu adam in qata'a amalahu illa min salas tu. Apabila mati oleh anak Adam, maka terputus amalannya. Maksudnya pahala amal tu terputus melainkan 3 perkara ni tak putus, pahala mengalir. Salah satu dia mana? Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa. Padahal kalau kita mengaji lagi, anak ni dia tak syarat soleh. Kalau tak soleh pun sampai doa dia kepada si mati. Anak kita ni kalau tak soleh pun, kalau dia doa untuk kita ni sampai. Bukan tak sampai. Tapi pasal apa Nabi sebut anak yang soleh? Nabi sebut anak yang soleh ni, sebut tu atas jalan ghalib ataupun kebiasaan. Kita kata biasanya hak duk doa dekat pak dia tu siapa dia? Hak soleh tu. Kalau hak tak soleh ni memang doa sampai, tapi jarang-jarang lah dia nak doa kat pak dia. Tu yang Nabi kait dengan soleh. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana mensyarahkan hadis ni, dia sebut kata apa? Dia sebut kata tak syarat doa pun untuk sampainya pahala kepada si mati tu. Ayah kita tak syarat doa. Kalau kita buat baik pun dah sampai dah pahala dekat ayah kita. Kita tak doa apa pun, cuma kita duk buat baik, hari-hari duk buat baik, sampai pahala tu mengalir pergi kat ayah kita. Sampai tahap tu lah. Jadi kekasih yang sebenar ni, yang boleh teman kita ni, amalan soleh. Tu amalan soleh itulah. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku. Jadi amalan soleh itulah
benda yang dia kasih. Sebab amalan soleh ni boleh teman dia ni masuk dalam kubur. Kot tu. Jadi bila amalan soleh tu kekasih dia, maka dia banyaklah beramal. Kita ni pasal kurang amal tu pasal apa? Pasal amal tu tak mahu nak jadi kekasih kita. Kita tak apa nak kasih. Buat pun nak bagi lepas-lepas lah. Lepas daripada wajib dekat-dekat tu lah. Hak tak wajib tu dia slow lah sikit. Pasal dia tak dengar kata dosa. Kalau hak wajib tu pasal dengar kata dosa masuk neraka tu dia risau sungguh. Maka dia duk pulun hak takat pelepas gitu. Dia tak mahu nak jadi amal soleh ni sebagai kekasih. Ni penting kena tafakur ni. Kena selalu berfikir, tengok dekat makhluk ni macam Hatim Al-Asam ni. Lama-lama dia akan menyebabkan hati kita ni hidup. Hati kita ni berasa kasih kepada amal soleh. Kalau tak pernah fikir, tak adilah. Jadi dia kata apa? Supaya ia dapat menerangi kuburku. Supaya dapat menerangi kuburku. Cuba guru saya kata, di antara amalan yang menerangi kubur itulah kita mengaji ilmu, kita beramal dengan ilmu, lepas tu kita membaca Quran, selawat atas Nabi. Itu di antara amalan-amalan yang menerangi kubur. Semayang pun sama juga. Sebab tu disebutkan di dalam satu hadis, as-salatun nur, sembahyang tu cahaya. Jadi cahaya kat sini ada yang kata apa? Cahaya dengan makna munawwir, munawwirun. Yang menerangi. Menerangi mana? Menerangi wajah orang yang semayang ketika mana duduk kat dunia. Sebab tu orang yang semayang muka dia ni lain. Dia tak sama dengan orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang ni muka dia walaupun dia putih, dia tak ada timbul nur tu, tak ada. Dekat putih bedak tu lah. Nur tu tak ada. Tapi kalau orang semayang, walaupun kulit dia hitam, dia kita nampak lain. Cerah lain. Dia tak nampak gelap. Lepas tu munawwir mana lagi? Dia ni menerangi apa lagi? Menerangi kubur kita. Itu amalan semayang. Dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Dia tak tinggal aku ni duduk bersendirian, yakni di dalam kubur tu. Dia akan teman aku tu amal soleh. Jadi amal soleh yang patut kita ni buat jadi kekasih kita. Sebab hak ni kekasih yang setia lagi. Bini pun dekat tu lah. Bila kita mati je, habis lah. Kadang-kadang ada lah hak ingat-ingat lah, hak tak ingat pun ada juga. Dia boleh tok laki baru pula. Kita ni pakai dia terlupa lah. Itulah. Dia boleh suami baru, abang baru. Jadi kita ni tak mimpi dah. Mimpi dah. Tahu tu lah. Dia takat tu. Sebab tu kalau kita tengok, tu bawalah kubur. Dekat padang mahsyar tu, anak lari pada mak, mak lari pada anak, bapak lari pada anak, sama lah. Lari juga. Ingatkan nak duduk lah, dah jumpa kat padang mahsyar ni, duduk menyembang dululah, sonok-sonok lu. Kanang lama tak jumpa ni. Kita mati lama lah. Dia pun mati dah bangkit ni, lama tak jumpa, betul sonok. Tapi lari kat padang mahsyar. Cucu tengok tok melari. Tok aku pun tu. Lari kena. Habis tengok faedah yang kedua pula. Faedah kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini.
aku tengok sekalian makhluk ni orang ramai lah, sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka itu. Mereka patuh dekat nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya nafsu. Bila mereka patuh dekat nafsu ni, mereka pantah, mereka cepat nak menunai kehendak nafsu tu. Tapi kalau kehendak tu kehendak syarak, dia lambat Tapi kalau hak nafsu laju ni orang ramai macam tu dia kata. Kalau kita tengok orang duk azan, bila orang lau azan tu, kita pun baru nak jawab azan, duk kira nak pergi masjid, tengok telefon pula bunyi. Cakap telefon pula cepat angkat. Cepat angkat, laju angkat. Lepas tu dah angkat, duk gayuk-gayuk pergi mat. Pakai tak pergi lah mayang. Nak azan dah tak jawab dah tadi. Tak apalah jawab telefon tu. Jadi nak abang kata laju sungguh. Kalau hak nafsu ni dia laju sungguh. Kalau hak nafsu suka ni. Tapi kalau hak nafsu tak suka tu, benda-benda baik tu dia jadi slow, dia jadi lambat. Tu kata dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya, kehendak nafsu. Cepat sungguh nak tunai kehendak nafsu ni. Lepas tu lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Mana Tuhan sebut kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya. Jadi orang yang takut maqam Tuhannya. Maqam ni dia terjemah berdiri. Maksud dia keagungan Tuhan tu. Berdiri di hadapan dengan mana keagungan Tuhan. Takut keagungan Tuhan. Kebesaran Tuhan tu dia takut. Orang yang macam ni, dan ia orang tadi ni, man tadi ni, menahan nafsu daripada kehendaknya, kehendak nafsu. Maksud dia tak ikut kehendak nafsu. Nafsu ni kalau boleh tu dah duk layan cerita dah. Orang azan kita duk layan drama. Takkan nak bangkit mayang terus habislah dulu drama ni. Mayang lambat sikit tak apa, waktu panjang. Jadi dia berasa sayang. Tapi law ni, TV ni dia kurang ni, dia tak macam dulu dulu banyaklah. Law ni pasal orang main handset lah, TV tu ada lah sikit-sikit gitu lah tengok. Law ni zaman handset pula. Dia duk kalau tengok Facebook tu. Kalau tengok Facebook, tengok masuk waktu semayang, tak apalah, sagilah mayang. Jadi hak ni orang yang ikut nafsu ni, dia tak tahan. Tapi kalau orang yang tak ikut nafsu, bila masuk saja kita kata dia akan cepat-cepat buat. Dia tinggal dulu hak nafsu ni. Nafsu kata biar apilah dulu. Bila nafsu kata biar api dulu, dia bangkit buat terlihat ni, orang panggil dia tak ikut nafsu. Tapi kalau nafsu kata biar api, dia pun biar api lah. Biar api dulu, panjang lagi masa ni. Hak ni betul-betul ikut nafsu ni. Contoh macam tu lah. TV kalau dulu tu tengah hari Hindustan, kalau hari cuti lah. Dulu lah. Lah ni tak ada dia tak ada macam tu. Ingat lagi dulu lah waktu zaman sekolah, dulu sekolah rendah tu.
Kalau tengah hari tu cerita Mexico lah. Jadi Khalid baik. Duk balik tengok cerita Mexico tu. Budak-budak lah tak tahulah sebab tu. Jadi dia kata apa? Maka akan dijadikan baginya, bagi orang tadi ni, syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Allah Ta'ala janji kata nak jadikan orang tu, syurga tu tempat tinggal dia. Sebab apa? Sebab orang yang mengikut nafsu ni, dia takkan buat ibadah pada Allah Ta'ala. Kemudian bila dia ni tak buat ibadah, dia takkan ada bekal. Bila tak ada bekal untuk hari akhirat, maka ketika tu nak masuk syurga ni payah. Payahlah. Kalau tilik pada janji tu susahlah. Memanglah masuk syurga tu limpah kurnia, tapi dia ada sebab dia tu. Sebab dia yang kita tinggal. Jadi sebab tu tengok orang yang tak ikut nafsu, dia akan buat ibadah kat Tuhan. Dia mengaji, lepas tu dia buat amal, dah mengaji buat amal. Tapi kalau orang yang mengikut nafsu, ibadah pun tak buat. Biar pi dulu, biar pi dulu, awal lagi, esok boleh mengaji lagi, minggu depan lah mengaji. Tak payah ngaji lagi. Tak kalut benda ni, ikut-ikut orang dah lah, pak semayang apa semua tu. Lepas tak kalut itu lah, tak ada amal mengaji, mati habis tu. Jadi bila mati dalam keadaan macam tu, bekal pun tak ada. Napi dekat akhirat nanti, maka ketika tu teruk lah, nak masuk syurga macam mana. Sebab tu Tuhan janji orang yang boleh tahan dengan nafsu dia ni, dia tak ikut nafsu dia, akan dijadikan syurga tu sebagai tempat tinggal dia. Jadi kat sini ni, ayat ni dia nak menceritakan dua sebab. Dua sebab untuk masuk ke dalam syurga. Dua sebab. Yang pertama dia takut akan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dia menahan nafsu daripada kita ni ikut kehendak dia. Kita tahan, tak ikut nafsu. Itu yang kedua. Jadi mafhum daripada ayat ni, orang yang tak takut pada Tuhan dan dia mengikut hawa nafsu dia, orang yang macam ni tak masuk dalam syurga, tapi tempat tinggal dia dalam neraka. Jadi dekat ayat ni orang panggil apa? Adanya berita yang menggembirakan bagi orang yang takut kepada Allah dan tak ikut nafsu. Hak ni benda yang menggembirakan bagi orang yang macam ni. Habis. Jadi jadi itu tengok cara dia fikir. Jadi dia duk fikir Tuhan kata macam ni, tapi orang ni kebanyakan duk ikut nafsu. Maka tengok Hatim Al-Asam, dia kata apa? Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar, dan nafsu itu mesti dimusuhi. Nafsu ni kita kena musuh. Lalu aku pun menjadikannya nafsu itu sebagai musuh. Musuh kita ni nafsu tu. Yang paling rapid dengan kita tu, dekat dengan kita tu, nafsu kita. Keinginan nafsu kita tu, hak tu paling dekat sekali. Sebab tu Nabi kata hak ni perang besar ni balik daripada perang kecil. Kita ni balik daripada perang nafsu kecil kepada perang besar. Bila sahabat tanya apa tu jihad akbar tu kan? Jihad dengan nafsu. Ni yang susah ni. Dia memerlukan latihan. Riyadhah. Jadi mujahadah.
Nah, bukan senang lah. Nak lawan nafsu ni bukan satu benda yang senang. Lepas tu dia kata, dan aku dia kata, dan aku berjuang, berjihadlah untuk menentangnya nafsu. Aku pun berjuanglah untuk menentang nafsu, dengan bahawa aku menyalahi kehendak nafsu. Nafsu kata, tengok handphone dulu. Dia duk ajak kita nak pergi jadi alik tu. Jadi kita pun tutup handphone, buka Quran dia tu. Nak tahu nafsu tak Quran dengan handphone dia. Kita nak capai hak mana dulu? Kalau capai handphone tu memang itulah. Memang itulah nafsu dia kuat. Dia nak cari itu, asal nak cari bak minyak, harga minyak. Nak tengok betul ke 40 ringgit. Tak kira dia meribak bak lain pula. Satu lah. Esok baca Quran. Tu. Nak nafsu, jadi payahlah. Memang benda ni benda yang berat. Dia bukan jalan yang senang lah. Nak lawan nafsu ni. Dan aku tidak memanjakannya kan nafsu tu, sehingga ia nafsu tu tunduk kepadaku. Jadi dia tak manja, dia lawan sampai nafsu tu tunduk kat dia. Ni dia nafsu mutmainnah ni. Waktu tu tenang lah. Dan ia nafsu tu merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadah akan Allah Ta'ala. Jadi nafsu tu jadi puas hati pula. Buat ibadah pun jadi puas hati. Nak boleh teratur lah yang susah ni. Nafsu ni, kalau kita mengaji kitab-kitab tasawuf yang membincangkan tentang nafsu, dia ada sampai 7 pun. Tapi kita faham hak 3 ni cukup lah. Nafsu ni dia ada nafsu amarah, dia ada nafsu lawamah, dia ada nafsu mutmainnah. Bagi naik pi mutmainnah lah, tu pun cukup lah. Sebab kalau duduk dekat amarah lagi bahaya, lawamah pun tak selamat. Dia mutmainnah baru selamat. Amarah ni macam mana? Amarah ni ada suruh buat jahat. Nafsu suruh buat jahat, dan kita bila kita buat jahat, kita tak merasa bersalah pun. Kita kutlah nak merasa bersalah ke daripada kejahatan kita buat tu, tak rasa bersalah. Ni orang panggil amarah. Amarah. Kalau duduk tahap ni memang teruk suruh. Kalau lawamah ni, dia jatuh juga dalam jahat tu, tapi dalam dia jatuh dalam jahat tu, dia memang rasa rasa bersalah lah buat benda ni, tak patut buat ni. Dia memang juga rasa bersalah tu. Tu lawamah, tapi tak selamat juga sebab duk jatuh dalam jahat. Tak apa nak selamat orang kata. Tapi kalau mutmainnah, ni dia rasa ibadah pun dia rasa seronok dah. Gitulah. Waktu ni baru dia rasa tenang. Tak rasa dah nak buat jahat tu, dia tak rasa lah. Tu orang panggil peringkat nafsu. Tapi payahlah dia kena mujahadah sungguh, lawan. Kalau kita duduk dalam amarah tu, lawan bagi naik pi lawamah. Lepas tu lawan bagi naik pi mutmainnah. Mutmainnah ni dia boleh naik pi lagi maradhiyah apa semua tu panjang cerita lah. Tu dia kena mengaji kitab tasawuf yang lain. Tak tahu tak apa martabat tu, janji buat baik lah. Dia sampai juga. Kadang ni bincang lebih, hang kenal tak diri hang? Memang tanya kita tu bab mengenal diri. Hang tak kenal diri, macam mana hang duk semayang? Lepas tu macam mana kita tanya, lepas tu tak ada semayang pun. Tak boleh. Dia jawab apa? Dia jawab ke mana? Mayang apa Tuhan tak kenal tak? Lah ni aku tak payah mayang lah. Betul. Ni pun payah pula. Dah ni dia kena diri telajak. Telajak pun payah juga.
Dengan pelajar sampai tahap tu. Habis. Jadi dekat faedah yang kedua ni, nak isyarat kat kita kata apa? Nak isyarat kata tak guna juga kalau kita mengaji 30 tahun kalau dia ikut nafsu lagi. Masih lagi ikut nafsu. Maka ketika tu dikira ilmu tu tak ada bagi manfaat untuk kita. Mengaji lama tapi dia ikut nafsu. Payah. Habis hang tu. Terus faedah ketiga. Dan lagi faedah ketiga, sungguhnya aku melihat setiap orang, orang ramai ni, orang kebanyakan ni, orang awam lah, berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Dia tengok orang awam ni, orang ramai ni suka himpun mata benda dunia ni. Rumah ada, rumah sewa haban duit ni ada dah, dia tambah lagi, dia kerja tambah. Kereta ada dah, dia beli lagi tambah. Jadi orang ni dia suka tambah. Banyak dah kadang tu harta dunia tapi dia suka tambah lagi. Jadi dia tengok orang ni dia usaha himpun tu lah. Himpun harta dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia orang ni, orang tu, orang kebanyakan tu lah, menahan mata benda dunia tu. Dia tahan dan tidak mahu mendermakannya. Dia tak mahu nak derma, kedeku lah. Duit banyak, tapi tak mahu nak derma. Dia simpan ke dia jugalah. Kot tu. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ayat ni kata apa? Syekh Nazrul dia kata apa, boleh baca ayat ni ketika nak letak barang supaya tak hilang barang. Itulah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Kita letak barang apa-apa nak simpan, tapi jangan tak cabut kunci motor dah. Hidup baca ayat saja tak cabut kunci motor lagi. Memang tengok tempat parking yang tinggal. Jadi motor tak ada. Tu lolang lah. Jadi kita usaha kena ada. Lepas tu barulah kita tawakal. Jangan kita tawakal tanpa usaha, tu tak sah tawakal tu. Sebab tawakal ni dia tak menafikan usaha tu. Jadi kena ada usaha. Macam tu. Dia ada lagi. Kalau untuk guru saya ni, dia betul aja ni. Kita nak jaga barang kita, kadang kita keluar nak pergi musafir apa kat luar tu, nak jaga barang rumah. Kita nak keluar musafir, tak ada rumah, tak ada orang lah kat rumah ni 3-4 hari. Kita baca apa? Bal huwa Qur'anun Majid fi luhim mahfuz. Waktu kita rasa tu nak suruh Allah Ta'ala jaga barang tu, barang yang tu ada dalam rumah. Habis. Tak apalah, bukan kita nak bincang lah tu lah, tapi sambil-sambil lah, sambil selit orang dah. Ikutlah nak ambil macam tu lah. Ni macam-macam ayat Quran ni. Ada tempat-tempat yang kita boleh guna, guna untuk diri kita. Kadang tu untuk melembutkan hati orang, ayat Quran juga. Untuk berubat. Itu sahabat dia guna ayat Quran, dia berubat. Berubat dia guna ayat Quran. Guna Fatihah, berubat. Kita guna Fatihah tak lega juga. Ni bukan masalah Fatihah, tu masalah kita. Masalah kita. Kalau surah Taha tu ayat 1 sampai 5,
Tu pun Tok Guru saya bagi juga ijazah tu. Surah Taha ayat 1 sampai 5 tu, hak tu nak bagi lembut hati orang. Kalau orang tu nampak macam nak marah kita, baca ayat tu. Itu buih-buih sikit lah. Tapi jangan ni jangan duk pergi baca depan-depan dia. Depan-depan dia tumbuk dulu lah sebelum jumpa dia tu. Ni pergi jumpa dulu baru nak duk baca. Tu kena penumbuk dulu. Pak guru saya dia kata, dia dulu mengaji Syria tu, dia macam mana pasport ada masalah kot dengan pasport ni. Dia pun payah kira ni, geng Arab ni. Jenis payah kira lah. Immigration tu payah kira sikit. Dia baca ayat tu lah, terang nak masuk jumpa tu, lepas juga ke dia. Lepas juga. Jadi lembut hati. Jadi dia kata apa? Maksud firman Allah tu, apa yang ada di sisimu akan habis. Benda apa yang ada kat sisi kita ni akan habis. Habis bila kita mati ni. Bila kita mati, kita akan tinggal semua. Tu maksud habis tu. Ma indakum yanfadu. Hadu ada kat sisi kita ni habis macam tu. Maksudnya habis selepas daripada kita mati dah. Orang paroi cerah, tak ada apa. Tak ada apa. Sebab nak tinggal. Velfire kita beli tu bukan yang boleh buat keranda kita pun. Kuat buat velfire tu keranda kita ke Alphard tu keranda kita ada. Dia akan habis macam tu saja. Kita akan tinggal habis. Rumah kita ni kita buat sikit punya elok rumah. Ingatkan nak boleh duduk terus sampai bila-bila. Dah habis juga, mati tinggal. Tinggal juga. Dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Jadi untuk menghasilkan pahala dengan harta kita, di antara jalan dia kita sedekah, kita dermakan pada orang yang memerlukan. Gitu. Sedekahlah. Lagi pula kita bentar sedekah ni boleh menolak bala. Tengok orang ni, dia ni tak mampu beli minyak masak ni. Tolong beli kat dia. Tolong beli kat dia sebotol. Minyak masak naik. Beli tadi 2 langit. Langit bawah? 2 tak naik ke? Tak naik. Yang daripada buah dalam Facebook sampai 42 tu, setengah jenama kot. Tak nak lah. Dia tanya Aisyah Bintu dengan Seri Murni tu di Kolkoling kan. 2 langit 7 orang. Dia pun tak naik ya? Tak naik. Habis tak lama kot. Allah Alam lah. Dia pun kata hak 2 kilo tu, hak 2 kilo lah. 5 kilo lah. Kabar angin boleh jadi juga lah. Tapi mereka kata tak jadi dah. Tak jadi ke lah. Kan kau jam dekat awal kan. Yang naik bangun 2 tu di Jaya ni yang sak-sak tu. Orang kaya beli sana, dia pun tak heran lah. Kena patah harga pula. Kita kena pergi kedai kecil lah. Kedai ni lah, ni macam Aisyah Bintu kan. Tak tahu. Dekat lawa lah. Tak apa, saya kalau minyak tu naik tak apa. Dengar minyak kapit tak naik lega. Kita padang dengan minyak kapit tu lah. RM2.5. Kampi hari Isnin ni ada. Tak ada. Tak ada. Macam dia kata hari Isnin ni. Buat dengar macam minyak kapit tak naik. Lega. Tak apa dah. Minyak tung tu naik tinggi 40. Nanti minyak kapit tu duk pakai minyak kapit tu. Senang. Habis minyak kapit tu. Kita kejut minyak naik kot lah. Minyak nak naik tu Banyak. Pakai duk beli kan. pakai duk beli banyak lah.
dia 2 kali tapi dia keluar dia bantu pula. Nah, dekat pau tu dia boleh kampik kan. Mas kampik sekali ni. Kena ulang hari. Hari kena ulang dulu. Tu tak apalah, cuma nak bab gitulah. Nah, kita yang nak kekal di sisi Allah Taala ni iaitulah pahala. Nah, pahala hasil daripada di antaranya sedekah lah. Sedekah. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Apa yang dia dapat daripada harta benda dunia ni, dia suka mengorbankan. Maksudnya mengorban ni dia sedekah lah. Dia derma ke orang. Dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Pasal apa? Supaya harta benda itu menjadi pahala. Maksudnya jadi bekalan akhirat yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Jadi kat sini kita faham kata tak salah ada harta. Tapi ada harta tu kita kena guna dekat jalan Allah. Itu bukan masalah. Tengok, dia dapat harta, dia guna ke jalan Allah. Bantu fakir miskin. Macam tu lah. Habis tu biasalah. Kalau tengok tu kawan yang balik daripada Yaman duk cerita, depa Yaman lagi zakat. Minyak saja, minyak masak 50 ringgit sekilo. Lagi mahal. Gaji pula tu kecil pula. Gaji ada yang 200 ya bulan gaji. 200 duit kita. Tapi tarbiyah mereka tu, tarbiyah mereka tu orang dia sabar semua. Mereka tahulah mereka duduk negara perang. Negara perang ni duit jatuh, lepas tu barang ni memang mahal-mahal. Tapi boleh hidup. Boleh hidup. Tarbiyah, tarbiyah ulama semua. Habaib yang ada kat situ. Jadi orang ni dia boleh sabar. Kita ni pasal dulu ditarbiyah barang naik berimpun. Barang naik berimpun. Terik ni naik siapa pun. Barang naik ya, dia kira nak marah. Kita ditarbiyah macam tu. Kita bukan nak suruh setuju dengan kezaliman. Tapi sabar tu kena ada juga. Habis. Faedah yang keempat, sungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum. Nanti kita sambung lagi lah, InsyaAllah lepas daripada raya. Ni nak raya korban ni. Ada apa nak tanya bab korban? Kalau nak buat korban